أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ahli-ahli Jawatan Kasih Surau, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak sekalian. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kita insya-Allah pada malam ni. Dan sebelum tu saya nak minta tuan-tuan doakan anak anda saya. Anak bongsu setakat ni warded semalam masuk dekat Hospital Putrajaya kerana demam panas kerana sawan. Sawan agak lama juga. 10-15 minit. Jadi kita buat klinik sini pun dia minta pergi hospital. So oleh kerana ni juga satu peringatan bagi kita lah kalau kena anak sawan panas dia kena turunkan serta-merta lah kalau boleh kepanasan tu sebab dia boleh menjejaskan otak. So hari ni buat CT scan tapi alhamdulillah tak ada kesan, tak ada apa-apalah dekat otak, alhamdulillah. Cuma doktor tak tahu apa punca dia sebab panas dia tak turun dia kena sentiasa dia selalu kena turunkan, kena bagi ubat lah, turunkan dia punya temperature dia. Jadi mungkin virus ke sebagainya, wallah alam. Dia minta tuan-tuan tolong doakan insya-Allah. Ya, setakat saya 2 hari ni duk pulang Putrajaya. Melawat insya-Allah. Baik, insya-Allah kita sambung pengajian kita pada malam ni insya-Allah dengan tajuk kita masih lagi Maqasid Asy-Syariah. Dan insya-Allah kita sambung lagi tajuk yang sama dalam Maqasid Syariah, iaitu tentang hifzul mal, hifzul mal, menjaga harta ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan harta. Kita tahu bahawa menuntut rezeki atau mencari rezeki ini adalah satu perkara yang digalakkan dalam Islam, bahkan ada kalanya dia menjadi wajib. Dia secara umumnya kita digalakkan. Yang macam saya pernah sebutkan sebelum ni, walaupun kita duit dah banyak dah cukup dah untuk kita, kalau ada peluang kita cari duit, cari. Bukan untuk kita tapi untuk kita infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala supaya ia menjadi saham kita dan membantu kita untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam masa yang sama, bila kita membuat kebajikan ni tuan-tuan, membuat banyak kebaikan, dia sebenarnya boleh menghapuskan keburukan. Innal hasanati yudhhibnas sayyiat. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, sebenarnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan benda-benda yang buruk. Dosa-dosa kita boleh dihapuskan melalui amal-amal soleh kita insya-Allah. Jadi istilahnya macam inilah. Kalau kita ada buat benda yang tidak baik, ibaratnya kalau kita letak benda kotor dalam satu gelas lah. Gelas tu kotor, ada benda kotor dalam tu, jatuh sesuatu. Jadi kaedah kita nak cucikan tu, kita tak buang semua, tapi kita curahkan benda yang baik, masukkan air. Masukkan air dengan banyak, insya-Allah keburukan itu akan keluar dan akan hilang, dan dia akan digantikan dengan air yang bersih insya-Allah. Itu kaedah dia lah. Jadi amal kita macam tu tuan-tuan. Bila kita buat amal-amal soleh yang banyak, maka amal-amal yang buruk itu akan perlahan-lahan akan pergi dan pelan-pelan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Sebab kadang-kadang ada orang yang dia tak boleh hilangkan keburukan. Maknanya macam kita hari ni tuan-tuan, tak boleh kita nak kata kita ni tak berdosa. Hari-hari memang ada dosa, berbagai-bagai jenis dosa. Yang paling bukan simple lah, yang paling mudah kena dosa adalah ni handphone kita handphone kita. Kita nak pergi tengok YouTube pun kita tengok benda, nampak je lah, walaupun kita tidaklah tengok tekan dia, tapi ada kat tepi-tepi tu kan, macam-macam. Paling kurang lah wanita-wanita yang tidak menutup aurat, paling kurang. Itu dia tak menutup aurat dengan sempurna lah. Buka rambut pun dah buka aurat. Kalau kita tengok, sekali tak apa, tapi kalau 2 kali dah dosa. Nampak semudah itu semudah itu dosa boleh dilakukan oleh kita setiap hari. Kalau 10 jam kita pegang telefon ni, 10 jam lah terdedah kepada dosa tuan-tuan. Mudahnya berdosa hari ni. Jadi
cara dia adalah kita perbanyakkan amal soleh lah. Selain daripada kita cuba berusaha meninggalkan benda yang haram, jadi kaedah juga untuk menghapuskan benda yang haram ni, benda yang buruk ni, ialah dengan cara kita perbanyakkan benda-benda amal-amal yang soleh, insya-Allah. Baik. Jadi berkaitan dengan harta ni, kita memang digalakkan, bahkan disuruh dan kadang-kala menjadi wajib kita mencari harta. Cuma seperti mana yang kita jelaskan di minggu yang lepas, ada perkara-perkara yang kita dilarang melakukannya. Memang betul Allah Ta'ala suruh kita cari harta, memang betul Allah Ta'ala suruh kita memberikan nafkah, tapi jangan sekali-kali kita terlibat dengan benda-benda yang haram. Okey, apa benda yang haram kita dah jelaskan minggu lepas. Antara satunya ialah as-sariqah, elakkan diri daripada terlibat dengan as-sariqah. Ingat lagi apa dia sariqah, tuan-tuan? As-sariqah bahasa Arab, ingat minggu lepas? Mencuri. Mudah je sebenarnya, mencuri, jangan mencuri. Jadi mencuri ni memanglah insya-Allah kita tak curi secara, orang kata secara direct, tapi kadang-kadang mencuri secara indirect. Mencuri secara indirect. Contohnya macam mana, tuan-tuan? Kadang-kadang kita menipu. Menipu tu pun secara sebenarnya mencurilah, secara indirectly mencuri, sebab kita mengambil harta orang lain secara yang salah. Menega, mencuri. Contohnya kita nak orang nak beli barang lain, kita gunakan jenama yang sama contohnya, tapi kita jual yang palsu contohnya, tapi jual dengan harga yang original contohnya. Itu termasuk jugalah mengambil harta yang salah, dengan cara yang salah. Jadi mencuri ni kita dah jelaskan pada minggu lepas, dia punya dosa dia. Kemudian kita ceritakan juga tentang hukum dia, seluruh hukum syarak, apa yang akan berlaku kalau seorang itu mencuri, Jadi hukuman syarak itu juga adalah satu kaedah bagaimana Allah SWT halang seseorang itu daripada mencuri harta orang lain. Sebab harta ni dia sangat berharga pada manusia secara umumnya. Jadi kalau curi harta kita ni, kalau harta kita dicuri, maka dia memberi kesan yang susah dalam kehidupan kita. Jadi sebab itulah dia dilarang. Baik. Satu lagi perkara yang juga dilarang oleh kita untuk melakukannya, untuk mendapatkan harta, ialah dengan cara ar-rishwah. Ar-rishwah ni bahasa Arab kita rasuah. Jadi secara jelasnya perkataan rasuah kita tu sebenarnya diambil daripada perkataan Arab ar-rishwah. Asalnya ar-rishwah, tapi nak melayukan jadi rasuah. Okey. Jadi siapa ambil siapa ni? Kita orang Melayu ambil orang Arab ke orang Arab ambil kita? Kita ambil orang Arab lah. Sebab bahasa Arab lebih lama daripada bahasa Melayu secara umumnya. Okey. Jadi ar-rishwah juga adalah satu perkara yang dilarang daripada kita terlibat di dalamnya. Nak cari harta, carilah. Nak kaya, carilah kekayaan, tak ada masalah, tapi jangan guna rasuah. Okey? Kenapa? Kerana ianya satu perkara, satu amalan yang diharamkan, bahkan dia menjadi dosa besar. Bukan dosa kecil, tuan-tuan. Dosa besar ni apa dia, tuan-tuan? Dosa besar ni dosa yang tidak mungkin akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan cara bertaubat, dengan taubat an-nasuha. Barulah Allah Taala ampunkan dosa orang tu. Maksudnya apa dia? Maksudnya kalaulah dia rasuah, tiba-tiba mati tak sempat nak bertaubat, maka secara asasnya Allah Taala tak akan ampunkan dosa dia. Allah Taala tak akan ampunkan dosa dia sebab dia tidak bertaubat. Sebab taubat mesti dilakukan bagi dosa yang besar. Itu syarat. Itu syarat untuk diampunkan dosa yang besar, dengan cara bertaubat. Bertaubat ni macam mana, tuan-tuan? Bertaubat ni artinya kita menginsafkan diri, menyesal dengan apa yang kita buat, dan berjanji sungguh-sungguh untuk tidak lagi mengulangi perbuatan dosa tersebut. Dan lepas itu pula dia maknanya memang tidak buat, dia tidak mengulanginya, dan tidak akan maknanya berada dalam keadaan yang demikian lagi lah. Jadi itu namanya taubat an-nasuha. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menyebutkan tentang taubat an-nasuha ni,
yang pernah kita sebut pun sebelum ni, mungkin tuan-tuan masih ingat ya, ataupun dah lupa. Kalau lupa kita bagi tahu boleh. Taubat nasuha ni maksudnya ialah taubat yang mana ibaratnya seperti susu susu yang diperah daripada kantung susu tu, kan kambing lembu perah. Susu tu tak mungkin boleh masuk balik dalam kantung susu tu. Maknanya itu taubat nasuha. Ya. Tapi kalau contoh kita ambil air dalam botol boleh masuk dalam botol balik tu, itu bukan taubat nasuha. Taubat nasuha ni ibaratnya kalau kita ambil air dalam botol, boleh air tu boleh dimasukkan balik. Dah tuang keluar mesti dalam cawan, boleh masuk balik dalam botol ni, maka itu bukan taubat nasuha. Maknanya artinya kita dah dapat taubat, dah insaf, buat balik. Maksudnya boleh masuk balik air dalam botol tu, maknanya kita boleh buat balik dosa tu. Kita akan buat balik dosa tu. Dosa dah bertaubat, dah insaf, dah menangis, bukan main. Tapi lepas tu buat balik. Itu bukan taubat an-nasuha. Jadi taubat an-nasuha itulah taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau taubat yang bukan taubat nasuha, maka taubat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dosa besar wajib wajib bertaubat dengan taubat an-nasuha. Artinya memang dia terus lupakan, maknanya dia tidak lagi berazam untuk melakukan. Kalau dia ada peluang pun dia tidak akan ulang balik. Bahkan dia berusaha sedaya upaya untuk jauhi apa-apa saja yang boleh membawa kepada berlakunya perbuatan tersebut. Maksudnya apa dia? Contoh, kalau kita kata orang tu pernah minum arak, sekali dia minum arak, lepas tu dia bertaubat. Maka kalau dia contohnya berada bersama dengan kawan-kawan yang lain dalam satu rumah, dan dengan sebab dia terus berada dalam satu rumah itu, ada kemungkinan dia akan melakukan lagi dosa tersebut, maka dia kena pindah daripada rumah itu. Itu di antara kaedah bagaimana kita nak jauhkan diri kita daripada dosa, daripada ianya berulang. Sebab apa? Sebab kalau duduk dalam rumah itu lagi, maka besar kemungkinan dia akan terjebak sekali lagi, dia akan lakukan lagi dosa tu. Sebab tu kawan-kawan ni, tuan-tuan, kita kena pesan pada anak-anak kita, pada cucu-cucu kita, supaya berhati-hati pilih kawan. Kadang anak kita dah tarbiyah bukan main baik dah. Dah baik sangat dah. Didik kita bukan main anak kita tu, dengan solatnya, dengan auratnya, dengan adabnya, dengan akhlaknya, bagai-bagai. Dah pesan bukan main. Dekat rumah kita sangat masya-Allah solatnya jaga, tapi bila dia pergi sekolah, duduk asrama, jumpa pula kawan-kawan yang lain macam pula, yang tidak dididik dengan cara yang sempurna oleh mak bapak mereka, maka pergi sekolah bercampur pula dengan anak-anak yang tak baik. Maka kadang-kala dengan sebab percampuran itu mempengaruhi akhlak dan perangai anak-anak kita. Banyak berlaku, tuan-tuan. Jadi sebab itulah kita sentiasa mencari jalan macam mana kaedah untuk kita monitor. Memang kita tak mampu, tuan-tuan. Kita tak mampu nak check anak kita, dia berkawan dengan siapa, yang dia buat apa benda. Tapi kita kena cari jalan macam mana kaedah kita boleh tahu, mengenali anak kita tu walaupun dia tidak berada bersama kita. Sebab anak-anak ni bahaya, tuan-tuan. Sebab depan kita, masya-Allah, anak-anak semuanya baik depan mak bapak biasanya. Belakang wallahu alam. Tapi apa kita boleh buat, tuan-tuan? Macam mana cara kita, kaedah kita nak buat supaya anak-anak tu di hadapan ibu bapa dia sama keadaannya dengan di belakang ibu bapanya. Tak ada cara lain kecuali dengan cara kita menerapkan kesedaran, keyakinan bahawa yang melihat kamu wahai anak-anak adalah Allah. Itu je lah yang kita boleh buat, tuan-tuan. Kita tak boleh nak ikut dia, nak pergi cari, nak letak device ke, nak check, letak monitor kamera ke, monitor, tak boleh, tak mampu kita. Yang boleh adalah kita terapkan nilai-nilai disebut sebagai ihsan. Apa dia ihsan, tuan-tuan? An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Inilah yang kita patut terapkan setiap masa pada anak kita. Anak-anak balik daripada asrama, cuti sekolah, kita terapkan nilai ihsan itu. Ihsan ialah kamu kena tahu bahawa kamu menyembah Allah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau boleh macam tu, hebatlah. Tapi kita memang tak boleh nak tengok Allah.
Maka kalau tak boleh, dan memang pun tak boleh, maka kalau tak boleh begitu, maka kita kena merasai, meyakini bahawa Allah sedang melihat kita. Yang setiap masa anak-anak pergi mana-mana, yang melihat adalah Allah. Abi umi, mak ayah dah tak boleh tengok kamu, tapi yang melihat kamu, yang memerhati kamu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka malulah pada Allah, malulah pada malaikat. Setiap apa yang kamu lakukan akan dicatat oleh para malaikat. Jadi itu je lah kita boleh pesan, tuan-tuan. Nak buat benda lain dah tak mampu. Pesan, ingat setiap masa. Okey. Jadi itu satu kaedah pendidikan lah. Itu kaedah pendidikan. Baik, kembali kepada tajuk kita ar-rasuah ni, tuan-tuan. Rasuah ada satu perkara yang besar dosanya, yang mana saya sebutkan tadi. Kalau nak diampunkan dosanya, kena bertaubat. Okey, kena bertaubat dengan taubat yang sebenar. Apa bukti apa bukti rasuah ni ataupun rasuah ini satu dosa besar? Ia berdasarkan kepada apa? Kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi menyebutkan bahawa la'anallahu ar-rashi wal murtashi war ra'ishi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan oleh Ahmad. Apa maksud hadis ni? Allah Taala melaknat orang yang makan rasuah. Satu golongan makan rasuah dilaknat. Kemudian satu lagi golongan wal murtashi, orang yang bagi rasuah. Makan rasuah kena laknat. Wal murtashi, orang bagi rasuah pun kena laknat. War ra'ishi, yang menjadi broker kepada rasuah pun kena laknat. Bila cerita pasal laknat ni, tuan-tuan, laknat ni satu benda yang sangat besar lah. Sebab Allah SWT tidak mungkin akan melaknat hamba-Nya yang melakukan dosa-dosa kecil. Dosa kecil tak akan dilaknat. Sebab dosa kecil mudah, tuan-tuan. Bukanlah kita nak galakkan kita lakukan dosa kecil, sebab dosa kecil ni memang sentiasa kita lakukan, sama ada kita sedar atau tak dia berlaku. Tetapi kelebihannya Allah Ta'ala berikan kepada kita bila kita ambil wuduk dengan sempurna, ambil wuduk dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala, nak buat ibadah, maka bila kita ambil wuduk itu, dosa-dosa kecil akan turun bersama dengan air-air yang mengalir, yang menitis daripada muka kita, daripada anggota tubuh badan kita. Itu dosa kecil, boleh dihapuskan melalui amal ibadah kita. Dengan solat kita pun boleh diampunkan, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa. Dengan wuduk kita, dengan amal-amal soleh yang lain pun boleh terhapus dosa-dosa kecil. Tapi dosa besar macam kita sebutkan tadi, dia perlukan kita bertaubat kepada Allah SWT. Jadi bila sebut pasal laknat ni, Allah Ta'ala bila melaknat ni artinya apa dia? Laknat ni kalau disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW adalah satu perkara yang dilarang. Kalau kita melaknat lah, jangan kita sama sekali melaknat sesama kita. Tak boleh, tuan-tuan. Dosa besar. Melaknat ini adalah satu dosa besar. Tapi kalau Allah laknat, itu tandanya Allah Ta'ala menjauhi seseorang itu daripada rahmat Allah, daripada kasihan belas Allah, daripada kasihan belas Allah Ta'ala. Artinya Allah Ta'ala tidak akan ada kasihan belas kepada mereka yang dilaknat. Artinya kalau orang buat dosa besar, Allah Ta'ala tak akan ada kasihan belas pada dia akan dicampak dalam neraka. Itu istilah dia. Maknanya kalau kita doakan pada orang lain untuk dilaknat, artinya kita doakan kepada dia supaya dia dapat kecelakaan, dapat kebinasaan, supaya dia jauhkan daripada rahmat Allah, supaya dia dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam neraka. Itu maknanya kalau kita manusia melaknat orang lain, tak boleh, hukumnya adalah haram, tuan-tuan. Walau seburuk mana orang melakukan perbuatan jahat, perbuatan dosa, kita diharamkan sama sekali untuk melaknat mereka. Kenapa? Kerana kita tidak tahu apakah penghujung kehidupan dia. Orang tu buat maksiat, jelas maksiat, kita pun laknat. Celaka kamu, masuk neraka kamu. Tak boleh, tuan-tuan. Kita perlu doa apa dia? Doa supaya Allah Ta'ala beri hidayah kepada dia. Bukan kita doa dia, dahlah dia buat jahat, kita doa supaya dia lebih jahat. Tak boleh, tuan-tuan. Orang jahat ni doa dia supaya dia jadi baik. Itu sepatutnya. Bukan doa lagi teruk. Tidak boleh. Sebab itulah kalau dalam disebutkan dalam satu hadis Nabi yang diriwayat oleh Abu Darda, perbuatan melaknat ini disebutkan bahawa surah innal abda idza la'ina syai'an su'adat ila sama. Apa maksud, tuan-tuan? Apabila seseorang itu melaknat seseorang yang lain,
maka laknat itu akan naik ke langit. Disebutkan dalam hadis. Dia naik ke langit, kemudian diturunkan balik laknat itu, dan dia akan mencari orang yang dilaknat itu. Maksudnya kalau laknat itu betul, maka dia akan dilaknat orang itu. Tapi kalau laknat itu tidak betul, maka orang yang melaknat itu tadi akan dikenakan laknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu hadis. Maksudnya kalau kita doakan keburukan pada orang lain, kalau orang tu memang, bahkan dari sudut hukumnya memang salah dah pun, tak boleh pun kita melaknat orang. Tapi kalau itu berlaku, maka inilah yang disebutkanlah hadis akan berlaku. Kalau orang tu memang buat jahat, kita pada zahirnya memang tak boleh melaknat pun. Memang tidak boleh kita melaknat orang lain, mendoakan dia kecelakaan, kebinasaan, neraka dan sebagainya. Tak boleh. Doa yang buruk pada seorang sesama Islam khususnya. Tapi kalau ia berlaku, maka laknat itu akan naik seperti mana disebut tadi. Kemudian diturun balik akan dikenakan laknat itu. Artinya kalau kita doakan kepada seorang kawan kita yang buat maksiat, laknat dia, binasa dia, maka ada kemungkinan Allah Ta'ala terima laknat itu akan membinasakan. Dan itu hukumnya adalah haram. Okey. Tapi kalau orang yang didoakan itu tak kenalah laknat itu. Sebab apa? Sebab dia bukan seperti mana yang kita doakan. Dia itu tak sepatut dilaknat pun. Sebab dia pada pandangan kita mungkin dia buat dosa ataupun dia buat benda yang bercanggahan dengan apa yang kita yakin, tapi sebenarnya tidak contohnya. Maka orang yang melaknat itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang binasa tu siapa dia? Orang yang melaknat itu. Jadi kita wajib, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita wajib menjauhi diri kita daripada mendoakan benda-benda yang tidak baik kepada sesama Muslim. Tak boleh. Satu dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau cerita pasal rasuah ini, jadi rasuah ini adalah satu dosa besar. Dosa besar yang dilaknat oleh Allah. Allah Ta'ala tak apalah nak melaknat. Sebab kita dah buat benda yang dilarang oleh Allah SWT. Dan jelas-jelas Nabi menyebutkan laknat Allah ke atas orang yang makan rasuah, yang memberi rasuah, dan juga yang menjadi broker kepada rasuah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab rasuah ni kita tahu banyak kesannya. Rasuah ini terlalu banyak kesannya. Kalau ia berlaku secara berluasa dalam negara, dia akan memberi kesan yang sangat besar. Dari sudut ekonominya memberi kesan, dari sudut politiknya memberi kesan, berpentadbiran, pemerintahan, segala-galanya memberi kesan. Bahkan keselamatan negara pun boleh tergugat, tuan-tuan, dengan sebab rasuah ni. Jadi rasuah ni kita tahu dia boleh datang dalam berbagai-bagai keadaan. Jadi sebab itulah kita kena jauhkan, kena jauhkan, tuan-tuan. Sebab rasuah ni dia sekarang ni kalau kita tengok, tuan-tuan, rasuah ni boleh berlaku di dalam berbagai-bagai tempat, di mana-mana tempat. Kalau yang biasanya orang yang terlibat dengan rasuah ni, orang yang ada jawatan lah, tuan-tuan. Kalau tak ada jawatan, orang yang ada akses kepada orang yang ada jawatan. Kalau dia tak ada jawatan juga, dia kena ada hubungan lah. Ada, orang kata ada kabel lah. Ada kabel. Itu dia akan terdedah. Kalau orang datang pada kita nak bagi rasuah apa benda? Kita bukan boleh luluskan apa-apa benda pun. Kita tidak ada kaitan pun dengan sesiapa yang ada jawatan contohnya. Jadi orang tak datang dekat kita, tuan-tuan. Kita tak diduga oleh Allah SWT sebab kita tak ada jawatan tersebut. Tapi bila kita sudah berada di satu jawatan yang ada kuasa untuk meluluskan sesuatu perkara, ataupun untuk contohnya kalau dalam bab kehakiman dan sebagainya, ada kuasa untuk melepaskan, dan sebagainya, maka akan berlakulah rasuah. Dia sebab rasuah ni ada berkait dengan jawatan, tuan-tuan. Kalau kita tak ada jawatan, insya-Allah tak ada. Hatta kadang-kadang, tuan-tuan, kita nampak macam mungkin tak berlaku. Kadang-kadang cikgu pun boleh rasuah, tuan-tuan. Cikgu kita macam mana cikgu rasuah? Anak-anak murid dia, anak-anak murid, sebab tu kadang-kadang dekat universiti ke dekat sekolah, kalau anak-anak murid nak bagi hadiah ni, kita kena hati-hati, tuan-tuan. Sebab kadang-kadang dia tidak niat bagi rasuah pun, tapi kita akan ada kecenderungan. Jadi unsur-unsur tu ada. Bukan rasuah secara direct. Dia tak adalah student datang, ustaz, doktor, anak saya bagi 1,000, bagi A kat saya.
Contohnya tak berlaku lah, tapi mungkin ada berlaku setengah tempat ada tuan-tuan khususnya universiti-universiti ataupun tempat pengajian yang swasta ni banyak tuan-tuan. Boleh berlaku sebab apa mereka datang kadang-kadang bukan nak belajar pun. Tapi duit banyak. Datang makan angin, pergi masuk universiti sebab tu orang boleh beli tuan-tuan. Rasuah lah tu. Berapa ramai orang ada PhD tuan-tuan, beli tuan-tuan. Rasuah lah tu. Dapat PhD sebab bayar, bukan sebab belajar, bukan sebab kajian. Tak. Sekarang ni ramai orang nak PhD tuan-tuan. Sebab apa? Sebab bila orang ada PhD secara umumnya, masyarakat kita, mana pada umumnya kalau dia cakap apa-apa orang dengar sikit lah. Dia ada nilai kat situ. Jadi yang tak ada PhD pun boleh beli PhD. Macam-macam. Daripada Columbia lah, macam-macam universiti online, universiti online ni macam-macam lah. Bayar je, buat lebih kurang dah dapat PhD, keluar sijil. Iktiraf tak iktiraf tak lain cerita. Itu berkaitan dengan rasuah. Okey, isyarat sudah pun dilihat. Okey, jadi kita berhenti di sini untuk bab maqasid syariah. InsyaAllah kita sambung kepada tajuk ataupun bahagian seterusnya, iaitu daripada buku Al-Wajiz fi Fiqh Al-Munakahat. Okey tuan-tuan, Allah SWT cerita pasal kahwin. Tapi bab ni tak masuk kahwin sangatlah. Bab yang berkaitan dengan hukum hakam yang berhubung kait dengan perkahwinan. Baik, hari ini kita nak cerita apa tuan-tuan? Kita nak cerita tentang wanita-wanita yang diharamkan kita berkahwin dengannya. Ini dah tahu belaka dah ni. Ini kira macam kita buat orang kata revision lah. Revision. Baik, haram untuk berkahwin dengan wanita dia ada dua bahagian. Yang pertama haram muabbad. Haram muabbad ni maksudnya apa dia? Selama-lamanya sampai hari kiamat wanita ini statusnya tak bertukar. Sampai kiamat tak boleh kahwin. Tak berubah apa benda, tak ada apa pun benda tu, maknanya wanita tersebut memang tidak boleh dikahwini selama-lamanya. Itu dia panggil apa dia? Muharramat hurmatun muabbadah. Hurmah muabbadah artinya selama-lamanya tidak boleh kahwin. Ini kita tahu ni semua ni. Siapa dia? Mereka ada 4 golongan. Yang pertama yang disebabkan oleh al-qarabah. Ada al-qarabah, ada tiga yang haram selama-lamanya. Dan yang pertamanya yang haram disebabkan oleh kerana ada hubungan darah qarabah. Yang ni ada 4 bahagian. Yang pertama mak. Mak walau macam mana pun selama-lamanya hinggalah hari kiamat tak boleh kahwin selama-lamanya. Sama juga dengan nenek. Nenek pun tak boleh. Dan juga ke atas lah. Itu nombor 1. Itu kita tahu dah semua tu. Dan ini dijelaskan oleh Al-Quran. Hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan kamu mengahwini ibu-ibu kamu. Jadi dalam bahasa Arab, kalau sebut ibu tu bukan mak saja, dia termasuk pada ibu kepada ibu. Kepada ibu. Nenek ke atas lah. Itu yang pertama, yang tak boleh. Yang kedua adalah furu' ar-rajul. Furu' ar-rajul ni anak. Anak sendirilah. Banat. Dan kemudian anak cucu-cucu ke bawah. Sama juga dalam bahasa Arab, kalau anak tu disebut bukan anak saja, anak kepada anak pun disebut sebagai anak. Itu pun haram muabbadah selama-lamanya. Baik, cuma ada perbincangan dari sudut haram atau tidak kalau sekiranya anak itu anak di luar nikah. Seorang lelaki telah bersetubuh dengan seorang isteri. Ini banyak berlaku ni ini tuan-tuan. Yang banyak kes-kes kahwin bawah umur ni antaranya kerana mereka dah terlanjur. Ini kena jaga tuan-tuan. Kena jaga sangat anak-anak kita, sebab hari ni pengaruhnya sangat hebat, sangat luar biasa. Saya selalu ulang benda ni. Kita takut anak kita dikacau oleh orang-orang yang tidak dikenali dan juga orang dikenali di luar rumah. Hari ni orang kacau, orang mengorat anak kita dalam rumah tuan-tuan. Duduk dalam bilik seorang-seorang, orang mengorat anak kita. Orang mengacau, mengganggu anak kita. Bukan setakat cakap-cakap, ni kadang-kadang dengan perbuatannya.
dengan videonya. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Membimbangkan membimbangkan. Kalau kita tengok berbagai-bagai apps sekarang ni, kita tengok subhanallah tuan-tuan. Anak-anak kita sanggup dedah jual tubuh badan. Online, jual tubuh badan online tuan-tuan. Yang buka sini, buka live. Macam-macam app dia, orang bayar, bagi duit. Lagi buka, lagi banyak buka, lagi banyak bayar. Lagi banyak, macam pelacur tuan-tuan anak-anak kita sekarang. Melayu Islam. Pelacur, macam pelacur tuan-tuan. Buka. Patut adalah yang tulis, okey, buka sikit lagi. Dia bayar, dia bagi hadiah lah, macam hadiah. Hadiah tu boleh convert jadi duit. Berjam-jam tu duduk depan live tuan-tuan. Allahu Akbar. Melayu Islam. Tak ada langsung rasa malu, tak ada langsung rasa salah. Saya tak tahu ada tak undang-undang yang boleh ambil tindakan pada perbuatan tersebut. Kalau kat luar, kalau pakai pakaian menjolok mata tuan-tuan, boleh ambil tindakan kalau orang Islam. Tapi dekat internet ni tak tahu boleh ke tak. Kan? Ada tak peruntukan? Kalau boleh ada peruntukan, boleh tangkap seorang-seorang tu. Kan? Dahsyat tuan-tuan. Hari ni. Jadi kalau begitu di dalam online, dia boleh tunjuk buka dengan pakaian, ya Allah Akbar. Gerun tengok tuan-tuan. Tapi ini berlaku. Jadi kalau dibuat dah di online tu, kalau dia berjumpa, confirm zina akan berlaku tuan-tuan. Sebab hakikat dia telah melakukan zina online. Zina online dah berlaku pun. Cuma tak jumpa je lagi. Jumpa memang confirm tuan-tuan. Sebab itulah kita kena jaga sangat anak-anak kita, khususnya yang apa nama ni khususnya yang, yalah tak kisahlah, yang besar yang besar kita kena nasihat. Kalau yang kecil ni, okey, kalau boleh elakkan daripada dia menggunakan telefon yang ada internet, cuba elakkan. Dulu satu peringkat saya kata anak umur 18 tahun baru boleh pakai telefon yang ada online, yang ada internet. Tapi sekarang tak boleh tuan-tuan, sebab anak-anak berurusan banyak, guru dia hantar pakai Telegram, semua nak internet belaka. Jadi anak-anak pandai lah. Cuma kita kena selalu peringatkan, selalu nasihatkan anak kita, sebab banyak benda-benda ni berlaku tuan-tuan. Telefon ni bagi anak, bahkan orang dewasa juga kadang-kadang lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Memang kebaikan banyak, tapi bagi anak-anak yang khususnya yang belum matang ni, dia banyak guna untuk benda-benda yang tidak bermanfaat. Paling kurang main game tuan-tuan. Game ni pun satu benda juga yang sangat mengganggu produktiviti pelajar. Dekat pelajar pun saya pernah buat survey tuan-tuan, 8 jam, 9 jam, 10 jam sehari habiskan masa dengan internet. Jadi bila exam banyak yang gagal, bila exam tak perform. Sebab apa? Habis masa banyak kan? Sampai larut malam, sampai malam dia game ni, dia addicted kan? Kalau orang yang betul-betul, kita tengok anak-anak kita kadang dia tak boleh lepas tu. Allah Akbar, salat, keluar main game, datang awal main game. Ada tuan-tuan, kalau kita tak kawal, masalah tu. Masalah. Ini bukan cerita pasal anak orang ni, anak kita sendiri ni tuan-tuan. Sebab kita semua ada anak, dan ini memang dah trend, dah jadi memang satu benda yang payah nak disekat tuan-tuan. Anak kita contohlah, mudah. Anak kita sekarang yang umur setahun tu pun, kalau dia nangis, kita nak buat macam mana tuan-tuan. Ni jadi dia umpan awal ni. Pakai awal gitu je mula-mula. Dia nangis, dia nak main telefon. Kita pun buka lah ayat Quran ke, Quran tak mau tahu lah tepi. Dia nak tengok kartun-kartun. Ada anak yang berkantor tuan, ambil menangis. Mak dia biar. Boleh mak dia pun pergi masak kat dapur. Sepanjang hari tuan-tuan duduk dekat apa namanya, pegang handphone. Ni umur setahun. Ini bukan cerita anak orang ni, anak kita sendiri ni. Macam kita tak ada cara macam mana nak jaga anak tu supaya dia tak nangis tuan. Sebab budak-budak ni dia menangis dia nak tu lah. Tak bagi nangis. Jadi bagi. Lama-lama dia membesar dengan gadget tu. Membesar dengan handphone, membesar dengan YouTube. Lama-lama dia akan kenal banyak benda lain, dan akhirnya dia terjebak dengan benda-benda yang tak baik. Tuan-tuan, bahaya. Zaman sekarang ni Allah Akbar, nak didik anak lagi payah tuan-tuan berbanding sama-sama dulu. Banyak perkara yang boleh merosakkan anak-anak kita. Jadi kita kena jaga baik-baik tuan-tuan. Baik. Baik. Sekarang ni berbalik kepada tajuk yang kita sebutkan tadi. Apakah hukum kalau seorang lelaki contohnya dia melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan
mengandung. Jadi cara nak orang kata nak tutup aib itu adalah dengan cara paksa dia kahwin. Tuan-tuan, kalau kita paksa seorang anak, dia tak nak kahwin, dipaksa. Dikahwin tak? Dikahwin. Tapi lepas tu tak lama. Kebiasaannya orang yang kahwin paksa ni tak lama sebab dia melakukan persetubuhan itu, benda yang haram itu kerana nak seronok-seronok ya. Dia bukan nak kahwin pun. Ya. Dia bukan nak kahwin pun, dia nak seronok je. Bila dah berlaku perzinaan, dah mengandung, ayah paksa kahwin. Okeylah, tak apa saya kahwin. Kahwin sekejap dia cerai tuan-tuan. Sebab dia bukan nak kahwin pun. Ini masalah. Jadi kalau benda ni tidak dilarang, ya, tidak dikawal daripada awal, ya, maka banyak benda yang boleh buruk boleh berlaku. Sebab tu anak saya memang straight tuan-tuan. Saya beritahu anak-anak yang perempuan khususnya, kalau ada dia berhubung dengan mana-mana lelaki, saya tahu dekat universiti, saya berhenti serta-merta. Itu amaran saya pada anak-anak. Kalau tak tahu tak apalah. Kalau tahu saya berhenti serta-merta, stop belajar. Itu saya punya ini orang kata pengajaran daripada arwah ayah lah. Ayah arwah macam tu. Anak kalau ada apa-apa terlibat dengan orang lelaki, dia stop, berhenti. Dia duduk kat rumah. Kita cari lelaki, kahwin dengan dia. Sebab dia bila dah mula bercinta masa nak belajar tu, maksudnya dia bukan nak belajar lagi. Dia tak nak belajar, dia nak kahwin. So kita berhentikan dia, kita kahwinkan dia. Okey? Jadi tuan-tuan, tapi tuan-tuan tak payah tiru lah. Itu cara saya lah. Cara saya. Tapi setakat ni belum jumpa lagi lah. Kalau jumpa, memang saya berhentikan. Okey tuan-tuan, mata-mata itu saja. Waktu Syah pernah masuk. Mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian ada kebaikannya insyaAllah. Yang baik pada Allah SWT, yang lemah yang kurang, kalau masih ini minta maaf banyak. Qul qawli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.